Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal untuk kita meneruskan halaman ke-256 menyambung kepada surah Ibrahim pada juz yang ke-13 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazul sihat ya. Alhamdulillah. Sudah ni banyak makan daging korban. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dengan peluang kita mengingat kepada Allah, Nabi Ibrahim. Betul, ya. Legacy Nabi Ibrahim bersama dengan tuan-tuan dan moga-moga dengan raya kita yang lepas kita dapat lebih lagi menghayati kepada surah ini, surah yang ke-14, surah Makkiyah, kesinambungan daripada surah Ar-Ra'd yang telah pun kita ikuti 2 hari yang lepas ya, penghujungnya, untuk sama-sama kita memanfaatkan pedoman hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita ingin sama-sama memulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah tambahkan ilmu manfaat untuk kita. Kita ingin melihat kepada apakah sinopsis ringkasan halaman 256. Pada ayat yang ke-6 apa yang kita akan lihat ialah berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam yang menyatakan kepada kaumnya ya, nasihat Nabi Musa kepada kaumnya pada ayat 6 hingga 8, dan kemudian kita akan melihat ya pada ayat 9 hingga 10 beberapa kisah para rasul, iaitu di kalangan Nabi Nuh ya, Nabi Saleh ya, Nabi Hud yang telah pun kita lihat pada surah Hud sebelum ini, tetapi akan diulang kembali untuk sama-sama kita mengambil sudut lain pelajaran pada apa yang pernah berlaku di dalam kaum-kaum terdahulu untuk kita ambil manfaat insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 6 hingga 8 dahulu bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita hari ini berada di surah yang ke-14. Bermaksud kita dalam perjalanan menuju hampir 100 surah lagi. Di bila dah habis Ustaz surah yang awal-awal ni Ustaz. Surah awal ni dia panjang-panjang kan Ustaz. Jadi bila masuk je ni, contoh sekarang dah surah ke-14 dia dah cepat dah. Dia pendek. Jadi sebenarnya dah kalau kita melihat ni pun kita dah sealamat dah ada separuh lagi. Jadi mudah-mudahanlah kita dapat terus bersama sehingga ke akhir 6236 ayat yang kita akan pelajari. Alhamdulillah, dan hari ini surah ke-14 kita nak baca surah Ibrahim. Ya, permulaan ini Ustaz ayat 6 hingga ayat yang ke-8 Ustaz ayat 6 hingga ayat 8. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jika dah bersedia di halaman itu, jom kita ajak kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, sebarkan, share dekat Facebook itu untuk ajak sama-sama kita baca dan kita pelajari halaman yang ke-256 hari ini insya-Allah. Jom kita baca permulaan ini. Saya nak cuba untuk ayat yang 6 hingga 8 ini dengan bacaan murattal sabar insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan daripada ayat 6 hingga ke 8 Ustaz ya. Terima kasih ucapkan ya. Kita meneruskan bacaan daripada surah Ibrahim, surah yang ke-14 pada halaman 256. Dan semalam kita sudah pun melihat kepada kisah Nabi Musa ini ya. Jadi sebelum kita bincang kisah Nabi Ibrahim, kita tengok dulu Nabi Musa. Semalam dalam ayat kelima di hujung itu ada inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur ya. Sesungguhnya ini adalah semua petanda-petanda kepada orang yang sabar syukur ya, bukan sabaru wa syakur tapi sabarin syakur ya. Dalam sabar ada syukur, dalam syukur ada sabar. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada salah satu daripada cabaran yang melanda kepada umat Nabi Musa ataupun namanya Bani Israel. Wa id qala Musa ya. Sekali lagi bila kita dengar perkataan id, maksudnya Allah suruh kita imbas kembali kepada sejarah apabila Nabi Musa bercakap kepada kaumnya uzkuru ni'matallahi alaikum, iaitu ingatlah kamu semua kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu semua apabila Allah menyelamatkan daripada maksudnya Bani Israel itu daripada ali Fir'aun, iaitu daripada kuncu-kuncu Fir'aun yasumunakum su'al azab, iaitu mereka dah melabelkan okey, kalau ini Bani Israel diberikan nama dan disiksa ya, dengan siksaan apa, iaitu akan disembelih kepada abnaakum, kepada anak-anak lelaki, dan kemudian diberi kepada orang perempuan, anak-anak perempuan ini untuk hidup ya. Jadi ini adalah satu penindasan, satu ethnic cleansing istilahnya. Bau diskriminasi betul-betul. Diskriminasi ya. Maksudnya mereka nak membersihkan etnik Bani Israel. Kalau kita perasan Ustaz ya, surah 12 surah Yusuf. Betul. Orang Yahudi tanya bila orang Yahudi dimasuk ke Mesir, peristiwa Nabi Yusuf ya, daripada Palestin itu, daripada Kanaan pergi ke Mesir, bila dah patah balik apa sebagainya, dan akhirnya Nabi Yakub keluarga terus berpindah ke Mesir. Itu permulaan. Dan generasi demi generasi Bani Israel sudah berada di Mesir, dan pada waktu Firaun ini pula maka mereka ini sudah ditindas
sudah ditindas, bukan lagi Nabi Yusuf yang memerintah, mereka ditindas. Ini adalah roda kehidupan Bani Israel. Dan kali ini Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka, dan ini yang Allah nyatakan id anjakum, apabila dia menyelamatkan kamu semua. Maksudnya Allah menyelamatkan Bani Israel daripada Firaun dengan dihantar Nabi Musa alaihi salam. Jadi dalam ayat ini di hujung itu ada cakap wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, yang itu adalah bala, satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bani Israel. Mengapa diuji sampai tahap begini? Kerana ingin menguji kepada kesabaran, keimanan yang ada pada Bani Israel. Dan bila kita bercakap tentang nak uji sabar, kita mungkin bercakap Ustaz ya, nasihat daripada Allah SWT kepada mereka ialah untuk bersabar. Betul, Ustaz. Tetapi rupanya ayat ke-7 bukan suruh bersabar, suruh bersyukur. Ya, jadi suruh bersyukur inilah yang kita tengok wa id ta'adzana rabbukum, ya, iaitu dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Jadi ada dua perkara di sini. Yang pertama, sila ingatkan, ya, berilah pengumuman kepada seluruh Bani Israel dan juga kepada kita yang mengikut kepada Nabi Muhammad, yang beriman pada Nabi Musa yang memimpin Bani Israel. Ya, iaitu pelajarannya apa Ustaz? Syakartum. Subhanallah. Jika kamu bersyukur, syakartum ini maksudnya walaupun sikit Ustaz ya. Dia syakartum, bukannya tashkuru ya. Bukan kalau kamu tashkuru kamu sedang bersyukur, selalu bersyukur, itu banyak bersyukur. Ini walaupun sedikit kamu bersyukur, Allah akan tambah, la azidannakum. Dan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, sesungguhnya azabku adalah amat pedih. Apa pelajaran untuk zaman ini Ustaz ya? Pasal bila bercakap tentang si Bani Israel ini, bila mereka dah selamat daripada Firaun, mereka berada di padang pasir. Bila dah sampai kat padang pasir tersebut, ya, maksudnya mereka dah diselamatkan, mereka komen pula kepada Nabi Musa. Dia kata panaslah, panas ya, itu belum lagi mereka nak minta itu ini apa sebagainya. Jadi sebenarnya pada waktu ini diingatkan, dibawakan ayat nombor 6 ini kerana apa? Kerana sebenarnya mereka kena ingat nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ini cara menguruskan ujian Ustaz. Bala ya. Zaman pandemik ini ialah bagaimana kita nak menguruskan bala yang ada, ujian yang ada. Pasal ujian ini tak semestinya negatif. Dia bergantung. Ada orang positif kepada bala ataupun ujian pandemik COVID-19. Ada orang yang respon dengan cara yang negatif. Jadi Allah menyatakan uzkuru nikmatallah, ingatlah nikmat yang lebih besar daripada dia panas tadi tu, ya, iaitu apa? Selamat daripada Firaun. Itu lebih besar. Kalau zaman sekarang Ustaz ya, kita ini mungkin ada ujian yang ada ini. Betul. Tapi kalau katakan ada di kalangan ahli keluarga ataupun orang-orang terdekat masih lagi selamat untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih lagi tidak ditindas oleh sesiapa manusia, maka itu adalah dua nikmat yang sebenarnya perlu kita ingat sama-sama Ustaz. Kita tak adalah sampai tak boleh sembahyang. Mungkin kita tak sembahyang masjid tapi kat rumah boleh sembahyang. Kita masih lagi tidak ditindas, maksudnya siapa yang zaman Firaun ini lelaki, boom, terus dibunuh. Ya. Jadi Allah suruh kita ingat perkara ini kerana ada sesuatu yang lebih besar berbanding dengan ibtila ataupun bala yang Allah berikan kepada kita. Dan cara nak menguruskan perkara ini, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Asasnya kalau kita dapat, kalau zaman Nabi Musa ini Bani Israel ada rasul, mereka ini masih lagi ada yang selamat dan boleh hidup, anak-anak lelaki masih boleh hidup, termasuklah Nabi Musa ini sebenarnya adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Selain daripada ayat ini, kalau kita apply zaman sekarang ini, ialah kalau sedikit pun yang kita dapat ketika COVID-19 ini, tuan-tuan sekalian ya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang menonton pada hari ini, sebenarnya kalau kita fokus kepada yang baik, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Tak cukup Allah tambah lagi. Tapi kalau tak cukup, mesti fokus kepada apa yang ada untuk kita syukuri, berbanding dengan ada yang kata Ustaz, sekarang ni tak dapat rentas negeri. Kan? Sekarang ni apa lagi, saya tak boleh bercakap tanpa pakai topeng, kan?
kalau kita fokus ke sini memang tak dapat apalah ustaz ya, tetapi kalau kita fokus kepada alhamdulillah boleh bercakap lagi, subhanallah kan. Masih lagi kita boleh tuan-tuan kita bersama dalam My Quran Time pada hari ini baca Quran. Dapat risalah ini walaupun tuan-tuan tak nampak mulut saya ni bergerak mungkin kan boleh cakap macam mana sekalipun tak nampak, tapi sebenarnya ini adalah untuk kita syukuri. Allah akan tambah ya, Allah akan tambah, dan moga-moga tuan-tuan akan ditambah lagi kebahagiaan, hidayah oleh Allah. Wala in kafartum, jika kamu kufur ini maksudnya tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, asyik fokus kepada yang tak ada sahaja, maka Allah kata inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah amat berat. Allah sampai tak cakap pun apa-apa pasal orang yang tidak bersyukur ini ya. Maksudnya orang tak bersyukur ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak ya sebenarnya untuk dia mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tidak mahu. Betul. Ya, kalau boleh kita cakap pada ahli keluarga kita, kepada rakan kita, bahasa kita tu mesti dipenuhi dengan bahasa syukur. Subhanallah. Ya. Kalau kita penuhkan dengan bahasa kufur, contoh macam mana ustaz? Kita ni bila lah kan nak pergi dah 2 dos dah ni kan, dah 2 dos takkanlah tak lepas lagi contoh ni kan. Itu bahasa-bahasa tidak bersyukur. Dapat 2 dos alhamdulillah ya. Kita doakan proses untuk dapat sijil, dan akhirnya kita boleh rentas negeri, kita boleh buat apa yang kita biasa buat. Itu dimudahkan. Pasal bukan mudah nak set up sistem ustaz ya, dan kita doakan dimudahkan urusan, dan kita mendapat pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang telus ketika menguruskan projek-projek yang ada, bukannya melaksanakannya dengan sesuatu yang tidak sempurna. Baik. Jadi disambung lagi oleh Nabi Musa, ada ayat yang ke-8. Ni kali ini kita nak baca bersama Ustaz Tarmizi untuk diulang balik tentang betapa pentingnya jangan kufur pada Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita baca ayat yang ke-8 Ustaz. Betul. Menarik Ustaz, ayat yang ke-7 tadi selalu juga dengar Ustaz. Dan pernah juga kita lihat di papan-papan tanda kan, signboard yang besar-besar ayat ni, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kita selalu doa Ustaz, nanti mungkin sahabat boleh sama-sama kita praktikkan doa yang diajar oleh baginda, yang selalu kita baca, kita minta tolong daripada Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 serangkai itu Ustaz. Jadi kita boleh amalkan juga. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Jom kita lihat atau kita baca ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca, kita cuba bacaan mujawwad insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi ayat ni ringkas sahaja. Betul, tapi apa pelajaran yang kita boleh ambil? Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya bercakap tentang kufur, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Perkataan waqala Musa nak menceritakan apa? Ini perkataan Nabi Musa yang dirakamkan berbanding dengan ayat yang ke-7 tadi adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung kepada umat Bani Israel, dan juga mesej itu untuk kita semua. Apa pelajarannya? Waqala Musa nak ceritanya Nabi Musa mengulang balik apa yang Allah sampaikan, menyampaikan risalah bahawa jika kamu kufur, antum wa man fil ard jami'a, jika kamu semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ini Ghani dan Allah ini Hamid. Satu, Nabi Musa menyampaikan balik Ustaz ya, perjuangan risalah Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel jangan kufur.
untuk kita kena juga sampaikan kepada kawan-kawan kita dekat Facebook, dalam WhatsApp kita. Kalau dia cakap alamak je kan, kita kena ingatkan pada mereka, jika kita tak bersyukur, kalau kita komen melampau-lampau pun, sebenarnya Allah kata apa? Innallaha laghaniyyun hamid. Allah tak perlukan kepada kita. Ghani itu kaya. Allah. Ya. Walaupun kita nampak macam dia ni komen saja je nak mengadu tetapi kalau kita paling kurang kita tahu bahawa dengan buat kufur itu sebenarnya dia akan menyebabkan orang lain pun jadi stres. Orang ni pun mengumpat, orang ni pun membawang, campur lagi, campur. Kalau katakan nak mencari penyelesaian Ustaz ya, okey. Tetapi kalau katakan asyik nak tidak bersyukur sahaja pada apa yang ada dalam sebuah rumah lah. Contohnya ada nasi ya, tapi kata nasi putih je ke? Bagilah yang apa? Hujan panas ke? Kan? Okey. Kalau perkataan itu dikeluarkan, sebenarnya Allah amat kaya. Maksudnya apa? Allah tak perlukan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesannya kita jadi amat miskin bila kita kufur kepada Allah. Dan yang keduanya, Allah tidak perlukan pujian kita. Sebenarnya bila kita bersyukur, kita akan cakap alhamdulillah nasi putih. Betul. Alhamdulillah dah dapat kebenaran untuk beraya. Contoh je lah Ustaz kan, suatu hari nanti. Betul, kan? Ataupun insya-Allah kita akan ada peluang untuk pergi umrah. Betul. Bersama Ustaz. Kalau yang terdekat ni Ustaz, kita syukur sebab dah boleh solat Aidil Adha. Sebelum ni memang tak boleh. Betul Ustaz. Tapi rezeki Allah Taala beri. Kalau tidak khutbah pada 3-6 orang je. Sekarang ni alhamdulillah dah 40-50 orang. Syukurlah maksudnya. Syukur. Dan ini adalah asas untuk nanti Allah tambah balik tuan-tuan. Betul. Ya, la azidannakum. Jadi ini mesej penting daripada Nabi Musa, mengulang balik apa yang Allah sampaikan. Kita pun kena mengulang perkara ini berkali-kali, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan naja ataupun najawa, iaitu selamat. Ya, selamat. Apabila Allah menyatakan Allah menyelamatkan kaum Bani Israel daripada Ali Fir'aun dalam ayat yang ke-6, najawa ini ada juga ada kaitan dengan najwa, iaitu bisik-bisik untuk menyelamatkan sesuatu, ya, sama ada secara salah ataupun secara betul. 84 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan dalam pandemik COVID-19 ini, bila kita diselamatkan iman, itu penting tu. Apabila kita diselamatkan iman kita, diselamatkan daripada ditekan oleh orang-orang sekitar kita, walaupun kita ada cabaran, lockdown, PKP dan sebagainya, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkataan naja yang kita belajar daripada halaman 256. Jadi Ustaz, kita insya-Allah berehat sebentar. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu taala, dan kita mengucapkan, kita menyatakan kepada Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, daya, kuasa kita, kekuatan kita, illa billahil aliyil azim, hanyalah melainkan daripada Allah, ataupun kekuasaan Allah lah yang meliputi segala-galanya. Subhanallah. Sebab itu ayat tadi Ustaz, Allah, maknanya kalau kita tak syukur Allah kalau orang tengah kata dak gegih pun. Dak gegih. Dak gegih sikit abu. Itu panjang lagi lah. Okey. Maksudnya tidak sedikit pun mengurangi terkesan. Walaupun kita tak, tapi
ayat tu kita kena perhatikan betul-betul ayat yang ketujuh tu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi walaupun wa imma sedikit nikmat ataupun rezeki yang Allah Taala kurnia pada kita, kita kena bersyukur. Antaranya solat jaga Ustaz ya. Solat kita kena jaga betul-betul. Mudah-mudahan insya-Allah baik. Jadi itu tadi dari segi ayat yang ketujuh tadi Ustaz ya. Betul. Kita nak melihat Ustaz, bila cakap tadi Ustaz cakap tentang dok gegih ya. Dok gegih itu pasal sebenarnya yang gegih ni kita lah. Betul Ustaz. Kan yang sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau ada yang buat bisnes Ustaz ya. Allah. Sebenarnya kalau dia kata banyak benda tak cukup sekarang ni, tak tetapi sebenarnya kalau nak tambah apa yang kurang itu, syakartum la azidannakum. Allah. Dia punya formula ni kalau tak cukup nak tambah dan perkataan la azidannakum ini dalam bentuk yang tambah banyak kali Ustaz. Dia kalau nasi tu tambah. Tapi dah tambah. Okey. Jadi kita nak kalau banyak bertambah itu kita kena ada kemahiran syakartum. Walaupun sikit kita bersyukur, maka insya-Allah Allah akan tambah. Kalau kita boleh bersyukur banyak, baca Quran setiap hari Ustaz, ini tanda kita bersyukur pada Allah. Dan salah satunya Allah bagi kita kelapangan, ketenangan. Tuan-tuan ada pengalaman itu. Kalau kita tak baca satu hari Ustaz ni, dia rasa macam dia tak berapa ada tak kena kan. Betul. Kalau itu perasaan tuan-tuan, itu maksudnya tuan-tuan adalah orang yang masih sihat. Subhanallah. Ya, dia sakit sikit pun dah tu. Betul. Tapi kalau orang yang dah lama, contohnya sakit yang terlampau kuat sangat, dia kalau kena cucuk sikit pun dia tak rasa dah. Betul. Ya, saya ada kawan yang dia ada kencing manis kan. Dia kata bila tekan kaki dia tu tak rasa dah. Kan. Jadi kita doakanlah kawan-kawan kita disihatkan, disembuhkan, tetapi jangan sampai iman kita sakit sampai tahap begitu. Dengan cara apa? Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran kita. Betul Ustaz. Allah akan tambah. Allah tambah ketenangan. Betul. Macam-macam Allah tambah. Betul, sebenarnya Ustaz ya. Masya-Allah. Ini yang kita nak hidupkan insya-Allah. Betul Ustaz. Dan antara cara juga kita rasa syukur dengan Al-Quran, bukan hanya kita sekadar baca macam tu je, ikut dan je, asal bunyi je. Antaranya cara juga kita bersyukur ialah kita sedikit ulang kaji tajwid. Betul. Untuk mempercantikkan ataupun kita membaiki balik bacaan kita. Dan antaranya yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah masih lagi berkisar tentang hukum mad. Hukum mad. Jadi kita nak tengok hari ini ataupun kita nak lihat, nak ulang kaji sikit, iaitulah kesalahan-kesalahan ataupun perkara yang berlaku, kesalahan biasa yang berlaku pada maddul muttasil, mad muttasil, dan juga mad munfasil ketika mana? Ketika waqaf. Iaitu apa dia? Kadang-kadang kita melebihkan kadar mad ketika waqaf. Sama ada secara sengaja, satu, ataupun memang secara tak sengaja, yang kedua kan. Melebihkan kadar mad ketika waqaf. Mari kita tengok contoh-contoh yang biasa berlaku dalam bacaan mad ini. Kalau lebih, okey, cuba kita tengok ayat yang ke surah yang ke-14, ini surah Ibrahim ini, ayat yang ke-8 contohnya. Contohlah kata-kata kita nak berhenti pada waqala Musa. Waqala Musa, kalimah Musa dekat situ adalah mad jaiz, mad jaiz ataupun mad munfasil kan. Jadi kalau kita sambung bacaan kita baca 4 atau 5 harakat, tetapi ketika waqaf kita baca dengan 2 harakat sahaja. Jadi jangan terlebih. Contoh waqala Musa, 2 harakat saja. 1 2 harakat kan. Jangan kita panjang. Waqala Musa. Macam kita nak sambung. Kita dengar tu ataupun kita baca tu macam bunyi macam nak sambung panjang, tiba-tiba kita berhenti. Salah. Maksudnya kita lebih waqaf dia ataupun kadar mad dia ketika waqaf. Begitu juga dengan in takfuru. Kalau kita berhenti kepada takfuru, 2 harakat saja, tak boleh lebih. Kalau ayat yang ke-10 pula kita tengok pada kalimah ila. Wa yuakhirakum ila. Contoh, kalau nafas kita tiba-tiba habis dekat situ, kita berhenti dekat situ, ila itu sama juga dengan kadar 2 harakat sahaja, tak boleh lebih kan. Wa yuakhirakum ila. Contoh 2 harakat. Begitu juga seperti surah Yusuf, contoh surah Yusuf, surah yang ke-12, iaitu pada ayat yang ke-77, kita berhenti pada qalu contohnya. Begitu kita kena berhenti dengan 2 harakat saja, tak boleh lebih.
2 suku ke 2,5 tak boleh. Tak boleh. Sependek sangat nafas Ustaz ya. Baru sampai qalu dah berhenti. Qalu dah berhenti. Maksudnya in case lah, emergency break. Jadi 2 harakat jangan lebih. Kalau sambung baru dia boleh baca panjang. Kalau waqaf qalu 1 2 harakat 1 2 qalu kan. Kalau boleh kita perhatikan contoh kalau saya buat kiraan ni kan, kalimah qalu kan, cara dia qalu kan. Kita contoh cara nak kira dia. Cara nak kira dia qalu. Jadi itulah contoh jaiz yang ataupun waqaf jangan lebih ataupun jangan panjangkan dalam bacaan kita Ustaz Fazrul. Jadi bila Ustaz cakap tentang kira harakat tu Ustaz, dia boleh pakai jari tak Ustaz? Dulu pasal peringkat awal tak ada, tapi mutaakhirin ulama-ulama al-Quran mula diajar cara. Tu contohlah, maksudnya contoh Ustaz. Contohnya mungkin daripada cara kita buka ni kepada tutup kan, ataupun daripada tutup kepada buka. Kalau contoh qalu tadi, saya nak contoh tadi, ketika kita nak waqaf 2 harakat qalu 1 2 qalu lu 1 2. Kalau panjang qalu jadi 4 harakat. Waqaf tak kenalah. Tak kena. Tak betul. Jadi kadang-kadang kita nak lagu kan, nak taranum jadi terlebih. Kita sedap dah dengar. Hakim potong markah lah. Ataupun maksudnya tak boleh lah. Tak boleh. Ketika waqaf 2 harakat saja pada mad jaiz. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang mad, dan kita pun dah maklum tentang kalau berhenti pendek 2 rakaat pula 2 harakat. Okey. Jangan 2 rakaat. Kuduk lagi tu jangan masuk. Kalau sambung barulah panjang tadi Ustaz ya. Jadi insya-Allah kita nak meneruskan kepada ayat yang ke-9 dan 10. Kita menyambung balik semula surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni Ustaz adalah surah yang menceritakan tentang nilai nilai kesyukuran dan nilai kebaikan yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim. Kebaikan ni perlu diperjuangkan, syukur perlu diperjuangkan, sebagaimana Nabi Musa menegur kepada Bani Israel, jangan kufur. Kalau semua orang kufur pun gegeh. Gegih. Gegih. Okey, gegih. Okey. Tidak terkesan pun Allah sebenarnya. Yang terkesannya siapa? Orang yang tidak bersyukur itu, kerana dia hilang dan akan hilang lagi. Padahal sebenarnya Allah dah tawarkan la azidannakum, Allah tambah orang bisnes Ustaz. Kalau ada kata awak kalau buat dia projek ini saya tambah lagi untung. Memang ramai orang akan nak ambil tawaran itu. Kali ini tawaran bukan daripada manusia yang lemah, tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak belajar bagaimana orang-orang dahulu yang diberi peringatan tapi ada yang masih lagi ditawarkan untuk ditambah, dibaiki, tetapi masih degil. Kita baca ayat 9 dan 10. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jika melihat Al-Quran yang saya gunakan sekarang ini ialah Ustaz Al-Quran tafsir bil hadis multazam, waqaf dan juga ibtidah daripada karya Bistari. Dalam Quran ni, kalau mana Quran pun kalau kita perhatikan ayat yang kita nak baca selepas ini, antaranya ayat ke-9, kita akan temui 2 tempat yang ada 3 titik tu ke atas tu. Wa thamuda dengan ba'dihim. Ustaz dia tanya, ini ni mesin printer rosak ke? Ni dakwah dia ni lebih ke apa? Kan? Sebenarnya bukan. Kalau dalam Al-Quran yang saya sebut tadi ni, dia ada beri penerangan dekat halaman belakang ni. Iaitulah tanda waqaf ta'anuk ataupun mu'anaqah yang menunjukkan harus waqaf, yakni berhenti pada salah satu tempat sahaja. Itu penerangan dia. Jadi dalam ayat ke-9 ni ada 2 tempat ni. Maksudnya harus kita memilih salah satu tempat untuk kita pilih sebagai tempat waqaf. Jadi kita tengoklah nanti kita baca dekat mana. Mungkin wa thamud kita berhenti kat situ, maka walladzina min ba'dihim la ya'lamu tu kita teruskan bacaan. Begitu juga pada surah Al-Baqarah yang kita selalu bacakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Harus sahaja, bukan kata kalau tak betul kau salah tu baca, tak. Harus, sebab ada juga imam-imam yang baca terus sambung kan. Baik. Jadi kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-9 sehingga 10. 2 ayat saja tapi panjang ayat dia. Mari sahabat-sahabat semua kita cuba baca 2 ayat ini dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan dua ayat 9 dan 10 Ustaz, ya panjang tu panjang. Ya, mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya kalau Nabi Musa mengingatkan kepada sabar ketika ada ujian, syukur dengan nikmat yang ada, itu hanya dapat dikecapi, dapat dibina bila seseorang itu bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan, tidak sampaikah ya, belumkah sampai kepadamu berita orang sebelum kamu, iaitu kaum Nuh, Ad dan Samud, dan orang-orang setelah mereka, tidak ada yang mengetahui mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu kisah ini untuk apa? Untuk kita tahu mereka itu diberikan bayinat, ya, diberikan bukti-bukti, tetapi mereka selepas itu buat apa? Mereka meletakkan faraddu aydiyahum fi afwahihim. Dia buat gini Ustaz. Kan, sama ada ini mesejnya adalah untuk diam, ataupun kadang-kadang ada juga ulama yang menyatakan dia letakkan tangannya atas mulut Rasul itu, kata dah.
Senyap je lah. Tak payah nak ingatkan kami, ya. Qalu inna kafarna bima ursiltum. Kami tidak percaya, kami ingkar apa yang kamu diutuskan. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Ya, kami ini ragu, kami tak percaya apa yang kamu bawakan. Pasal bukan mudah ustaz ya nak mengeluarkan. Awal surah Ibrahim ni cakap tentang lituhrijun nas minaz zulumati ilan nur, nak keluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Tidak semudah itu, ya. Tetapi ketika mereka berkasar kepada rasul tidak putus asa. Itu yang mesej kita penting ambil daripada Nabi Musa, Nabi Nuh, dan selepas ini nanti kita akan berkenalan dengan Nabi Ibrahim, surah Ibrahim, di mana orang-orang yang nak beriman ini dia bukan sekadar beriman seorang-seorang tetapi mengajak orang. Pasal apa? Pasal kalau kita tidak ajak kepada kebaikan, kebenaran, maka kebatilan yang akan melenyapkan kebenaran ini sehingga kan ragu-ragu. Dan ini disambung pada ayat yang ke-10, respon daripada rasul-rasul ini, adakah keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Iaitu rusuluhum ini kalau dia ragu-ragu kepada Allah, sebenarnya kamu syak itu, dia bercakap inna la fi syak, kan? Adakah kamu syak ataupun ragu-ragu kepada kami, ataupun kamu sebenarnya ragu kepada pengutus kami, iaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kamu syak kepada kami, kamu tanya pada kamu syak tak Tuhan yang ciptakan ini? Kalau Tuhan ini dah ciptakan, yad'ukum, dia mengajak, bukan kami mengajak. Kan, istilah yang digunakan ini amat mantap. Nak cerita bahawa kalau kita ajak sesiapa di syarikat kita, dalam keluarga kita ke arah kebaikan, nak solat, baca Quran, bukan sekadar kita je yang suka benda itu. Sebenarnya yad'ukum, Allah yang mengajak, menyeru untuk mengampunkan kamu daripada dosa kamu dan diberikan peluang untuk kita bertaubat sampai ajali musamma, ya, sampai satu masa bila dah habis, kita pergilah ustaz. Pada waktu itu dia tidak ada lagi peluang untuk kembali ke atas muka bumi ini. Jadi mereka balas balik. Mereka kata, kamu ni manusia biasa je, kan? Antum bashar mithluna turiduna an tasudduna. Kamu ni nak menghalang je kami daripada apa yang kami dah biasa buat pada nenek moyang kami. Kalau betul sangat, datangkanlah bukti. Dia cabar lagi. Inilah apa yang berlaku, ya, untuk membawakan sabar dan syukur dalam kehidupan. Dan untuk kita yang sudah pun dapat sedikit ilmu sabar dan syukur dengan beriman pada Allah, kita kena sama-sama sampaikan kepada ramai. Dan apakah respon sambungannya, kita akan saksikan besok ustaz, ya. Tapi kita lihat dahulu resolusi kita pada hari ini untuk kita ambil tindakan daripada halaman 256. Iaitu yang pertama, resolusi kita pada hari ini bersyukur dengan mengenang nikmat. Ya, kita kenang nikmat yang diperoleh, bukan kita fokus kepada perkara yang tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, terus bersyukur agar Allah tambah nikmat lagi, agar yang kurang ditambah lagi kepada kita. Kalau nak banyak, kita bersyukur. Dan kemudian pada ayat yang ketiga, jangan degil dengan suruhan Allah dan mesej Rasul, kerana itu tanda bahawa seseorang itu sedang menunjukkan kedegilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mengundang lebih banyak lagi ujian, bala yang menjauhkan, merosakkan kita lagi. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul sebut pasal syukur ni ustaz. Jika sebelum ini ustaz kita berdua ataupun kita bertiga sekarang ustaz dalam siaran kita, tapi syukur kita kerana kita ada juga penyampai jurubahasa kita, Puan Azlina. Kita ucap terima kasih banyak pada Puan Azlina. Dan inilah antara cara kita sebarkan kesyukuran kita dengan Al-Quran. Kita mengajak juga sahabat-sahabat kita yang kurang berkemampuan untuk sama-sama memahami isi kandung daripada Al-Quran. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Tidak putus-putus doa kami pohon daripada-Mu ya Allah.
agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ibu dan bapa mertua kami ya Rahman, muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong kami, bantu kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu yang melimpah ruah buat kami ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Kita inginkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita terus bersyukur ya, dengan perkataan, dengan hati, dan juga dengan kita banyak membaca, beribadah pada Allah. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana dengan nilai Al-Quran ini masyarakat menjadi lebih bersyukur, lebih lagi ditambah mana yang kurang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tuan-tuan boleh menyumbang dengan tabung yang ada agar kempen ini adalah kempen bersama kita menjejak kepada Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang telah kita bincangkan pada hari ini. Kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat yang besar daripada My Quran Time. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus menjaga kesihatan, keselamatan ya, dengan mengambil vaksin, terus berusaha dengan tawakal kita, kebergantungan 100% tidak kurang ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada hari esok, halaman 257. Yes, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.